Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dalam saluran saya, Nur Amirul Azmi, sahabat tani anda. Okey, untuk video kali ni saya nak berkongsi dengan korang semua penjagaan daripada hari yang ke 15 dan hingga ke hari yang 25. Jadi ini lebih daripada seminggu sikit lah, sebab saya nak setting masa saya untuk update yang minggu-minggu yang seterusnya lah. Jadi saya tarik panjang sikit. Jadi ini hari yang ke 15 hingga hari yang ke 25. Jadi untuk hari yang ke 14 korang boleh tengok video yang sebelumnya, dan ini adalah update untuk hari yang ke 15 dan hari ke 25. Jadi korang boleh tengok macam mana pokok tumbesaran pada hari yang ke 25 ni. Hari yang ke-25. Jadi kalau korang tengok daripada jauh, korang boleh nampak kan, pokok nampak segar apa semua kan. Hari yang ke-25 ini untuk tanaman terung lekat 323 bright. Nampak ni, pokok tak tinggi sangat, tapi boleh lah, boleh dikatakan cantik jugalah. Jadi ini update dia untuk hari yang ke-25. Okey, untuk hari yang ke-25, kalau korang tengok pokok dah mula berbunga. Pokok dah mula berbunga. Bukan dah mula berbunga, dah berbunga dah pun. Jadi kalau ikut daripada cerita Tuan Tanah ataupun Abang Husin, pokoknya mula berbunga pada hari rata-rata pada hari yang ke-18 lah. Hari yang ke-18, dan hari ke-20 boleh dikatakan semua tanaman terung yang kita tanam semua dah berbunga. Korang boleh tengok. Jadi apa yang dibuat oleh Abang Husin selama daripada hari yang ke-15 hingga ke hari 18, hari ke-25 ni, saya akan cerita sikit lah secara ringkas. Nanti saya akan tunjukkan jadual dia. Okey, untuk hari yang ke-25 ni secara ringkas, pokok dah mula berbunga kan. Dah mula berbunga. Sekejap saya zoom dia punya bunga terung dia. Bentar ya. Okey, kalau nampak, ni dia dah mula berbunga. Bunga sulung dia dah nampak, dah mula keluar. Jadi apa yang Abang Husin buat hari tu, mungkin hari ke-18 kalau tak silap saya, ataupun hari yang ke-20, dia dah mula melakukan kerja-kerja membuang tunas air. Tunas air kan. Jadi kalau kita tengok dekat bahagian bawah tu, dia dah buang ketiak-ketiak yang bawah ni kan, dia dah buang. Ni ada tumbuh sikit, tak apa, nanti kita boleh buat yang kali kedua lah, pruning kali kedua. Jadi ni ada tumbuh yang baru. Jadi kalau sambil-sambil korang dekat ladang tu, kat kebun, kalau nampak ni tumbuh, jadi korang buang je lah. Korang buang je, waktu kecil ni lebih baik. Okey, untuk yang kali ni daripada hari ke-18 hingga hari ke-25. Untuk hari yang ke-18, hari ke-15 hingga hari ke-21, Abang Husin bagi baji AB tunas terung dengan kepekatan isi 0.8 isi je. Jadi selepas hari yang ke-25 hingga hari yang ke-22 hingga ke hari 25, Abang Husin dia tingkatkan baji AB tunas terung dia kepada isi 1.0. Dia dah bagi 1.0. Jadi untuk yang hari ke-25 yang korang tengok pokok ni, tinggi dia tinggi dia ni lebih kurang sejengkal je lah. Lebih kurang sejengkal. Mana kepekatan yang diberi adalah isi dia 1.0 je. Jadi kalau korang pakai baju AB tunas saya, kalau macam ini dia, pokok besar macam ni, masih bagi lagi AB tunas terung dengan kepekatan 1.0 isi je. Tak perlu tinggi-tinggi. Jadi kalau kita tengok kan, kita tengok ni, pokok dia dah mula berbunga. Isi 1.0 je. Masa ni kita masih bagi BJAB tunas lagi, dengan kepekatan 1.0 isi je. Macam saya cakap tadi, pokok kan
lebih kurang dalam sejengkal dia tinggi dia. Sejengkal dia, tak tinggi, lebih kurang dalam 8 inci je. Jadi tengok, ini pun tinggi dia lebih kurang sejengkal dia. Jadi ni lah yang kita buat dekat pokok terung sekarang ni. Kalau kita tengok untuk hari yang ke-15 kan, apa yang Abang Hussein bagilah. Kalau korang boleh tengok dekat sini, apa okey, pada hari ke-15 ni hari ke-15 ni, mana belah pagi, Abang Hussein dia ada sembuh kem mikrob lah, ataupun dia punya bahan aktif tu oligocitosan. Pada belah pagi ni, maknanya dia buat folia lah, folia kan. Lepas tu pada belah petang pula, dia ada guna produk daripada Bioness lah, mana dia ada pakai Prosoft, Amazing dengan Sulcron, 3 ni. Makna dia campur sekali lah. Kalau tak salah saya ni, benda ni organik saya pun tak pasti sangat lah, tapi diorang kata ni organik lah. Mana pada hari ke-15, mana belah pagi tu dia ada buat sembuh kem mikro, petang tu dia ada sembuh Bioness untuk kawalan serangga perosak tu. Lepas tu pada hari ke-16 pula dia ada pakai Profenofos pada belah pagi tu kan. Lepas tu dia ada Profenofos, lepas tu dia campur dengan Spinosad tu dengan Istamiprid, dicampur sekali. Dicampur sekali kan pada belah pagi ni. Ini untuk kutu trip lah, kutu trip, lepas tu whitefly semua lah, kutu trip. Lepas tu ni pun sama, trip dengan Spinosad ni lebih kurang lah, trip lah semua ni. Dia pakai, dicampur sekali kan. Lepas tu belah petang tu pula dia pakai Aeroforce lah, Sterak punya ni, Sterak punya racun perosak dia, punya racun perosak dia. Lepas tu pada hari ke-17 tu tak ada buat apa-apa kan, tak ada buat apa. Hari ke-18 pun tak ada buat apa. Lepas tu kalau kita tengok hari yang ke-19, hari ke-19 tu, sekejap ya, saya sambung dia punya hari ke-19. Hari ke-19 tu okey, hari ke-19. Okey, hari ke-19 kita tengok mana belah petang lah. Belah petang tu dia pakai Istamiprid sajalah. Dia buat semburan racun rosak. Lepas tu hari ke-20 dia pakai Sterak ni lah lagi. 21 dengan 22 masing-masing tak ada buat apa-apa folia ataupun semburan. Semburan apa-apa je lah. Lepas tu hari ke-23 tu dia ada sembuh folia kem mikro oligocitosan lah. 24 dia ada buat brand daripada Syngenta, belah pagi ni belah pagi Syngenta dengan HY Resource, cuka kayu. Lepas tu ni lah, mana dia campur, mana hari ke-24 tu cuka kayu lah dengan racun daripada Syngenta ni. Lepas tu hari yang ke-25 ni mana tak ada lah, hari ke-25 ni tak ada apa-apa semburan racun perosak yang dibuat. Mana itu sajalah. Daripada hari ke-16, hari ke-15 hingga hari ke-25, mana racun serangga perosak, itu sajalah yang kita bagi. Untuk pemberian bajet AB pula. Okey, bajet AB pula kalau kita tengok. Okey, kalau kita tengok untuk hari yang ke-15
Hari ke-15 masih maintain set tunas. Ni warna hijau ni, kalau korang tengok ni warna hijau ni, ini mana set tunas lah. Warna hijau masih isi 1/0. Pada hari ke-16 kan, masih bagi 1/0. Mana hari ke-17 tu kan, hari ke-17, 18, 19 ni mana hujan kan. Lepas tu dia ada bagi air kosong je, air kosong. Sebab dekat sini Abang Hussein cakap pokok ada nampak tanda overdose katanya. Overdose sebab isinya terlalu tinggi. Pokok macam terlebih baja kan. Jadi dia bagi air kosong je lah. Dia air kosong. Lepas tu hari yang ke-20 dia sambung balik drip 1/0. Baja tunas. Baja tunas terung ni lah. Kalau korang tengok boleh ni, dia keadaan hari-hari ni mendung lah. Mendung lah. Mana sebelah petang tu dia mendung, sebelah pagi hujan, panas. Mana keadaan cuaca tu okey lah. Hari ke-20. Lepas tu kalau kita tengok pula untuk hari yang ke 21 ni kan, kita tengok hari yang ke-21. Okey, ni hari yang ke-21 kan. Tadi kita cerita hari ke-20. Mana hari yang ke-21 belah pagi dia tu panas lah, petang tu mendung kan. Mana masih tetap pagi, baja AB 1/0. Hari ke-22 sama juga, pagi dia panas, petang dia panas, tetap isi dia 1/0. 23 pagi panas, petang pun panas, mana isi dia tetap 1/0. 24 SST, mana pagi panas, petang panas, dia tetap bagi 1/0. Ini baja tunas terung tunas terung. Ini untuk panduan Niha lah. Kalau untuk baju orang lain, korang kena ikutlah apa yang disyorkan oleh pembekal baju tu pada hari ke-25 pagi panas, petang panas, mana isi dia ni tetap 1/0. Mana untuk hari ke-25 tu daripada hari ke-15 hingga ke-25 kan, mana kita tetap bagi baja AB 1/0 isi saja. Ni tunas mana kena tengok balik lah, ni tunas isi dia 1/0 saja. 1/0 saja. Jadi itu je lah ringkasan dari segi apa yang kita bagilah pada pagi, dari sebelah pagi ataupun sebelah petang lah. Jadi kalau korang tengok ini Abang Hussein dia bagi baja AB tunas terung dengan 1/0 isi. Okey, jadi untuk dari segi serangga perosak setakat ni yang saya tengok, untuk Abang Hussein punya ni dia tak ada apa-apa masalah lah, ancaman daripada serangga perosak. Dia pun bagi pun nipis-nipis je ni, pakai racun-racun yang ada dia selang-seli organik dan ada yang dia pakai kimia sintetik. Jadi serangga perosak yang kita nampak kali ni untuk daripada hari ke-18 hingga hari ke-25 ni, secara puratanya banyak kita tengok jenis lelompat daun. Lelompat daun yang kutu terip, alhamdulillah. Untuk musim ni saya tak tahu, dia mungkin dia tidur lagi ke ataupun bagaimana, saya nampak tak ada. Tak ada. Kalau ada pun seekor 2 je kot. Yang saya cek secara rambang tadi, mungkin dalam seekor 2 je. Tak nampak dia punya keberadaan dia secara banyak. Kalau nak dibandingkan dengan musim-musim yang lepas kita tanam, kalau musim macam ni, pokok usia macam ni, dia punya kadar serangan dia tu memang sangat-sangat tinggi. Tapi alhamdulillah untuk kali ni lompat daun je yang banyak. Itu yang kita suka tu. Jadi pokok pun nampak tumbuh dengan sihat dan sebagainya. InsyaAllah kalau kita jaga betul, mungkin kalau
untuk akan datang mungkin kita boleh dapat hasil yang lebih tinggi lah daripada musim sebelumnya. Sebab musim sebelumnya kita dapat capai 14 tan untuk 1080 polybag. InsyaAllah untuk kali ni target mungkin 20 tan insyaAllah. Harap pada korang semua doakanlah rezeki saya dan Abang Hussein ni dilimpahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sajalah update saya tentang update saya tentang penjagaan terung ataupun penjagaan terung daripada hari ke-15 hingga hari yang ke-25. InsyaAllah untuk hari ke-26 dan yang seterusnya saya akan buat selak setiap satu minggu tu insyaAllah saya akan update yang seterusnya macam itulah. Saya akan buat seminggu sehinggalah tamat pemotongan pokok terung ni sampai akhir hayat dia. Jadi itu sajalah update saya tentang pokok terung daripada hari ke 15 hingga ke hari 25. Jadi kalau ada apa-apa soalan dan pertanyaan ataupun ada sebarang cadangan, boleh lontarkan di bahagian ruang komen. InsyaAllah saya akan jawab dan respon apa yang korang ajukan tu lah. Jadi jangan lupa follow, jangan lupa subscribe saya punya YouTube, dan jangan lupa follow saya punya Facebook Nur Amirul Nazmi, sahabat tani anda. Jadi kita berjumpa di video akan datang. Saya Nur Amirul Nazmi, sahabat tani anda. Assalamualaikum.